anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustazah Ainun, moderator pada pagi ini, seluruh staf kepimpinan SPAQ, sahabat pencinta Al-Quran, para pencinta ilmu, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat lagi meneruskan rutin kita sebenarnya pada setiap hari Rabu pagi untuk sama-sama kita menuntut ilmu dan berkongsi ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan saya sebenarnya dihubungi oleh pihak SPAQ untuk meneruskan pengajian berkitab. Dan kalau kiranya pada pagi ini kita nak mulakan pengajian berkitab, tetapi oleh kerana kitab belum ada lagi di tangan para jemaah sekalian, maka pada pagi ini kita bicarakan satu tajuk yang khusus, dan pada minggu akan datang kita akan mulakan dengan pengajian berkitab. Dan saya bincang dengan pihak SPAQ untuk sama-sama kita baca kitab ni. Ada satu kitab di tangan saya ni, nama kitabnya Adab Guru dengan Murid. Adab Guru dan Murid. Adab Guru dan Murid. Ataupun dalam bahasa Arab disebut Adabud Daris wal Mudarris. Adab murid dan guru boleh, ataupun adab murid dengan adab guru dan murid pun boleh. Kitab ni ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Kitab nipis saja, kitab yang sangat baik untuk kita baca sebagai penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Kita nak tahu apakah akhlak penuntut ilmu, adab penuntut ilmu. Dan dalam kitab ni pendek saja, insya-Allah ana jangkakan kita boleh khatamkan kitab ini dalam 7 pertemuan sahaja. 7 kali kuliah online kita boleh khatamkan kitab ni. Diceritakan pada bab pertama, hukum mempelajari ilmu syariah, fardu ain, fardu kifayah, sunat. Bab kedua, adab seorang guru, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap ilmunya ketika mengajar. Bab ketiga, adab ketika menulis. Bab keempat, adab ketika mengajar. Bab kelima, adab seorang murid. Dan bab yang keenam, hasilnya bab yang ketujuh, adab yang berkongsi padanya guru dan murid. Kita tentang akhlak kita sebagai penuntut dan pengajar ilmu. Kitab ni nipis, sangat baik untuk kita baca. Dan minggu depan lah anda jangkakan kalau boleh kita nak mulakan pengajian berkitab kita ni. 7 kali pertemuan, insya-Allah kita boleh khatamkan kitab ni. Harga kitab ni RM15 saja, RM15 saja. Dan termasuk dengan pos RM10, totalnya RM25 lah kalau para jemaah yang berminat untuk dapatkan kitab ni. RM25 termasuk dengan pos ke alamat tuan-tuan, puan-puan. Dan kitab ni ada dengan sayanya tak banyak, ada 40 buah sahaja lagi, ada 40 buah sahaja. Maka terhad kepada 40 orang yang pertama sahaja. Kitab ni banyak sebelum ni saya bawa pengajian berkitab. Antaranya dulu pernah saya bawa di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Juga di beberapa tempat lah, alhamdulillah. Kitab Adab Murid dan Guru ni kita baca tentang himpunan adab yang diperlukan oleh penuntut dan pengajar ilmu, insya-Allah. Jadi sekiranya para jemaah nak kitab ni, boleh WhatsApp kepada saya alamat, nama penuh dan alamat dan serta berapa unit yang nak. InsyaAllah ada 40 buah saja. Di talian 019-37-499-37. Saya ulang sekali lagi, ataupun boleh pin di ruangan mesej di sini. Boleh WhatsApp kepada saya di talian
019 37499937. 01937499937. Nanti saya balaslah. InsyaAllah dalam tempoh seminggu ni kita mulakan post kepada para jemaah agar hari Rabu depan kita boleh buat pengajian berkitab menggunakan kitab ni, insya-Allah. Dan jadi kiranya ini merupakan kitab yang ketiga lah para jemaah sekalian. Kalau tuan-tuan, puan-puan yang mulakan pengajian berkitab bersama dengan saya, dulu kita pernah khatamkan kitab Penawar Bagi Hati. Itu dah selesai dah. Kemudian kita telah khatamkan kitab 77 Cabang Iman. Itu pun kita dah baca dah. Dan kitab yang ketiga ni kita baca dalam bab akhlak ataupun dalam bab adab. Kita dalam mencari ilmu, dalam menyebarkan ilmu, apa adab-adabnya, akhlaknya. InsyaAllah 7 kali, maka kita khatamkan kitab kita yang ketiga ni, insyaAllah. Ini sebagai mukadimah lah di awalan, kerana saya diminta buat pengajian berkitab pada pagi ni. Tapi oleh kerana kitab tak ada pada tangan tuan-tuan semua, kita tak mulakan lagi lah. Kita mula pada minggu depan, supaya kitab ada di tangan tuan-tuan. InsyaAllah, boleh WhatsApp pada saya lah. 40 orang sahaja. Sebab tak ada dah stok yang baru yang masuk melalui kitab ni, insyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup mustahak dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, iaitu kita nak bicarakan tajuk kejayaan yang hakiki di sisi Allah. Kejayaan yang hakiki di sisi Allah. InsyaAllah pada tajuk pagi ini kita bicarakan tentang tajuk kejayaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, bila kita bicarakan tajuk mencapai kejayaan yang hakiki di sisi Allah, satu hal yang kita kena faham adalah Islam menganjurkan kepada kita semua untuk mencipta kejayaan. Sama ada kejayaan di dunia ataupun kejayaan di hari akhirat. Islam menganjurkan kepada kita agar kita mencipta kejayaan. Buktinya, di dalam Al-Quran, kalimah kejayaan di dalam Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang ada sebanyak 40 kali. Kalimah kejayaan ni apa dia, Ustaz? Kalimah Al-Falah ataupun semakna dengannya, muflihun dan sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah menyebut kalimah kejayaan ada sebanyak 40 kali diulang-ulang. 40 kali. Allah Ta'ala menyebut kalimah kejayaan dalam Al-Quran dalam bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi ni maknanya past tense. Ada sebanyak 4 kali. Contoh, qad aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat yang pertama. Allah menyebut juga kalimah kejayaan dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maknanya future tense ataupun present tense. Ada sebanyak 23 kali. Contohnya, innahu la yuflihul zalimun. Surah Al-An'am ayat yang ke-21. Dan Allah menyebut kalimah kejayaan dalam bentuk isim fa'il. Isim fa'il ni maknanya orang yang berjaya. Orang itu sendiri yang berjaya. Ada sebanyak 13 kali. Contohnya pada ayat ulaika humul muflihun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-5. Ada 13 kali. Maka bila kita himpunkan, Allah menyebut kalimah kejayaan ini 4 kali dalam bentuk fi'il madhi, tambah dengan 23 kali dalam bentuk fi'il mudhari', tambah dengan 13 kali dalam bentuk isim fa'il, maka total kalimah kejayaan dalam Al-Quran ada sebanyak 40 kali. 40 kali. Maknanya, agama Islam sangat menekankan kepada kita semua agar kita mencipta kejayaan. Cumanya, kejayaan manusia pada pandangan mata manusia dan kejayaan manusia di sisi Allah, penilaiannya tidak sama.
Manusia menilai manusia lain, orang yang berjaya, dia melihat kepada beberapa aspek kehidupan. Contohnya pencapaian dia, dari sudut gelaran dia, dari sudut harta dia, dari sudut mungkin latar belakang pendidikan dia, maka dia katakan orang ni orang yang berjaya. Kalau dia ada rumah besar yang bertingkap-tingkap, keretanya cantik berkilat-kilat, duitnya tebal berlipat-lipat, maka manusia lain akan katakan, oh, inilah orang yang berjaya. Maknanya, sudut pandang manusia melihat kejayaan hanya kepada direction ataupun arah-arah tertentu sahaja. Tetapi kejayaan yang hakiki di sisi Allah di dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia yang berjaya ni siapa dia? Dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia yang berjaya ni ada 23 ciri bagi diri dia. Ada 23 ciri. Kalau boleh, kita bolehlah buat nota siapakah manusia yang mencipta kejayaan yang hakiki di sisi Allah. 23 ciri jenis manusia. Apa 23 ciri tersebut? 23 ciri itulah yang kita nak perincikan pada pagi ini untuk kita mengenali siapakah manusia yang hakiki yang berjaya di sisi Allah. Maknanya Allah melihat manusia yang berjaya ni bila dia ada 23 ciri ni pada diri dia. Apa dia 23 ciri tersebut? Yang Allah kaitkan 23 ciri inilah dengan 40 kalimah kejayaan yang disebut di dalam Al-Quran. Ciri yang pertama, manusia yang berjaya pada pandangan Allah adalah, yang pertamanya adalah orang yang menjaga dan mendirikan salatnya. Ini ciri yang pertama. Orang yang menjaga dan orang yang mendirikan salat. Dengan kata lain, kalau dia itu adalah orang yang terkaya di dunia sekalipun, dia manusia yang paling kaya di Malaysia sekalipun, ya betul pada pandangan mata orang, dialah orang yang berjaya. Tetapi kalau dia tidak termasuk dalam kalangan orang yang mendirikan salat, sebenarnya dia bukanlah orang yang hakiki, orang yang berjaya pada pandangan Allah. Sebab orang yang berjaya pada pandangan Allah, mestilah orang itu adalah orang yang dirikan salat. Ini yang pertama. Siapa manusia yang berjaya? Manusia yang mendirikan salat. Yang kedua, dia ada 23 ciri semuanya para jemaah sekalian. Moga-moga saya dan kita semua ada 23 ciri tersebut. Saya sebut secara ringkas saja sebab waktu kita pun tak panjang, waktu duha kita pada pagi ini untuk kita bicarakan tajuk ini. Ciri yang pertama tadi, orang yang berjaya adalah orang yang dirikan solat. Yang kedua, orang yang berjaya juga pada penilaian Allah adalah orang yang taat kepada Allah dan beramal soleh. Taat kepada perintah Allah dan beramal soleh. Apa bukti ketaatan dia? Buktinya adalah dia beramal soleh. Ini dalam Al-Quran disebut pada 7 ayat lah. Antaranya dalam surah Al-A'la pada ayat ke-14, Qad aflaha man tazakka. Untunglah orang yang menyucikan dirinya dengan beramal soleh. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang yang berjaya juga pada penilaian Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya, orang yang mendahulukan urusan Allah berbanding urusan-urusan yang lain. Orang ni orang yang berjaya. Dia mendahulukan urusan Allah berbanding urusan-urusan yang lain. Maknanya apa dia? Mungkinlah dia ada urusan, dia ada mesyuarat, dia ada discussion, dia ada site visit dan sebagainya. Tapi ada urusan Allah. Contohnya, solat. Ataupun mana-mana urusan Allah yang lain.
Kalau dia boleh dahulukan urusan Allah berbanding urusan yang lain itu, bermaksud dia adalah orang yang berjaya pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, orang yang berjaya pada penilaian Allah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, ciri yang keempat itu adalah dia tidak makan riba. Tidak makan riba. Moga-moga Allah selamatkan diri kita semua daripada terlibat dengan riba, insya-Allah. Ini ciri yang keempat. Ini disebut antaranya dalam surah Ali Imran pada ayat 130. Yang kelima, siapa lagi orang yang berjaya pada penilaian Allah? Ciri yang kelima adalah orang yang berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah ni bukan bermaksud berperang, mengangkat senjata, lawan musuh Allah sahaja, tidak. Salah satu ciri orang yang berjihad adalah dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kita semua ni alhamdulillah ada di talian lebih kurang 145 orang. Semua kita ni berjihad. Berjihad apa dia Ustaz? Berjihad mencari ilmu. Maka kita semua adalah orang yang berjaya pada penilaian Allah. Alhamdulillah. Kerana salah satu ciri kejayaan adalah mereka yang berjihad, salah satu cabang jihadnya menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, dia sedang mendapat pahala jihad di sisi Allah sehinggalah dia pulang. Ini ciri yang kelima. Kalau kita tengok di ruangan komen tu, alhamdulillah Puan Nik Som telah menyenarai kelima ciri yang pertama. 23 ciri manusia yang berjaya yang hakiki di sisi Allah. Yang pertama, menjaga dan mendirikan salat. Ini disebut dalam banyak ayat lah. Antaranya di dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri yang kedua, orang yang taat kepada Allah dan beramal soleh. Ciri yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan maksud mendahulukan urusan Allah berbanding urusan yang lain. Ciri yang keempat, orang berjaya, dia tidak makan riba. Ciri yang kelima, orang yang berjaya adalah orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, yang keenam. Siapa lagi manusia yang berjaya pada penilaian Allah? Ciri yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8 dan yang ke-9. Saya sebut Yang keenam, 7, 8, 9. 4 ciri ni Allah sebut secara sekaligus pada satu ayat saja. Iaitu dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-90. 4 ciri direct Allah Ta'ala sebut secara berterusan. Ciri yang keenam, orang yang berjaya itu adalah orang yang tidak minum arak. Ciri yang ketujuh, orang yang tidak berjudi. Ciri yang ke-8, orang yang tidak mensyirikkan Allah. Dan ciri yang ke-9, orang yang tidak menilik nasib diri dia dan menilik nasib orang lain. 4 ciri ini Allah sebut secara berturutan. 4 ciri ini. Tidak minum arak, tidak berjudi, tidak syirikkan Allah dan tidak menilik nasib. Ini disebut pada satu ayat, iaitu surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, kata Allah, janganlah kamu minum arak, janganlah kamu berjudi, jangan kamu syirikkan Allah, jangan kamu tilik nasib. Jauhilah 4 perkara tersebut, definitely, pasti awak akan berjaya pada penilaian Allah. 9 dah ciri kita dapat pada pagi ini. Secara ringkas saja kita buat kajian berdasarkan Al-Quranul Karim yang menyebut 40 kalimah kejayaan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala gabungkan dengan 23 ciri ini. Yang ke-10. Siapa lagi manusia yang berjaya pada penilaian Allah? Ciri yang ke-10 adalah orang yang bersyukur dengan nikmat Allah
walaupun sikit ataupun kecil nikmat tersebut. Dia bersyukur dengan nikmat Allah walaupun nikmat Allah tu sikit ataupun kecil. Ini disebut dalam satu ayat surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Nikmat Allah sikit je. Nikmat Allah kecil je. Tapi dia bersyukur, alhamdulillah. Contoh kan, kita pergi ke mana-mana, orang hidang pada kita air mineral sahaja. Kalau boleh, naklah air teh tarik ke, Nescafe panas ke, contoh kan. Tapi dapat air mineral saja, syukur sajalah. Alhamdulillah. Orang yang bersyukur dengan nikmat Allah walaupun sikit nikmat itu, dialah orang yang berjaya. Ini yang ke-10. Yang ke-11, siapakah orang yang berjaya juga pada penilaian Allah? Ciri yang ke-11 adalah orang yang menjaga pandangan dan memelihara aurat dirinya. Jaga pandangannya dan memelihara auratnya. Disebut pada surah An-Nur pada ayat yang ke-31. Ini yang ke-11. Ciri yang ke-12. Orang yang berjaya juga pada penilaian Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir, ingat pada Allah. Banyak berzikir, tak kiralah apa-apa bentuk zikir sekalipun. Subhanallah, tasbih. Alhamdulillah, tahmid. Apa lagi? Allahu Akbar, takbir. Astaghfirullah, istighfar. La hawla wa la quwata illa billah, hawqalah. Apa-apa jenis zikir tujuannya nak mengingati Allah. Orang yang banyak berzikir ini pada penilaian Allah, itulah orang yang berjaya yang hakiki. Disebut pada surah Jumaah pada ayat yang ke-10. Yang ke-13. Orang yang berjaya juga pada penilaian Allah adalah orang yang beriman kepada perkara ghaib dan hari kiamat. Beriman kepada perkara ghaib dan hari kiamat. Orang ni orang yang berjaya. Ini yang ke-13. Disebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-3. Yang ke-14. Siapakah orang yang berjaya? Orang yang berjaya juga adalah orang yang banyak infak. Banyak infak. Infak ni sama ada dengan harta dia, ataupun dengan tenaga dia, ataupun dengan kebaikan dia. Sebab infak tak semestinya dengan harta. Infak ni lebih luas. Lebih luas. Jadi, dia gunakan sama ada harta dia, tenaga dia, kebaikan dia pada jalan Allah, maka orang yang banyak infak ataupun sedekah, dialah orang yang berjaya pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ke-14. Ciri yang ke-15, orang yang berjaya adalah orang yang beriman dengan kitab sebelum Al-Quran. Dia beriman bukan saja dengan Al-Quran. Dia beriman juga bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab sebelum Al-Quran. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Kitab ni datang dari Allah dan diberikan kepada Nabi ataupun Rasul yang terpilih. Orang ni orang yang berjaya pada penilaian Allah. Yang ke-16. Orang yang berjaya juga pada penilaian Allah, orang yang ajak orang lain buat baik. Ajak orang lain buat baik. Menyeru kepada perkara kebaikan, menyeru kepada perkara kebajikan. Ini disebut dalam surah Ali Imran ayat ke-104. Dia dapat poster kuliah contohnya pagi ni. Dia pun share lah dalam grup-grup dia yang terpilih tadi. Maka orang lain join grup kuliah, orang lain join pengajian, orang lain dapat ilmu kerana usaha dia mengajak orang lain buat baik. Orang ni orang yang sedang berjaya pada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ke-16. Yang ke-17, siapakah orang yang berjaya yang hakiki itu? Yang ke-17, orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia ajak orang lain buat perkara-perkara baik, itu satu hal dah. Dan dia melarang orang lain daripada buat benda yang tak elok. Dia tegur dengan kadar kapasiti kemampuan dia lah. Jangan buat macam ni dan sebagainya. Dia tegur orang lain buat dosa, maksiat, perkara yang
uh, dilarang dalam agama. Dia larang. Amar ma'ruf nahi munkar. Orang ni orang yang berjaya. Yang ke-18, orang yang berjaya juga pada penilaian Allah adalah orang yang taat kepada perintah Nabi. Taat pada perintah Nabi. Dan memang betul, orang yang taat perintah Nabi ni orang yang berjaya. Ini disebut pada satu ayat Al-A'raf ayat 157. Taat pada perintah Nabi. Orang yang tak taat pada perintah Nabi, dia akan menemui kegagalan. Contohnya dalam peristiwa peperangan Uhud. Rasulullah SAW dah bagi arahan dah jangan turun daripada Bukit Uhud. Stay di atas Bukit Uhud. Tak dengar perintah Nabi, turun daripada Bukit Uhud, kalahlah ketika itu dalam peperangan Uhud. Sebab taat kepada perintah baginda salah satu ciri kejayaan. Yang ke-19, orang yang berjaya juga pada penilaian Allah adalah orang yang bayar zakat. Cukup haul, cukup nisab, dia bayar zakat, orang ni orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-20, orang yang berjaya juga pada penilaian Allah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah. Ini ciri yang ke-20. Segera bertaubat. Nanti minggu depan lah taubat. Nanti tahun depan lah taubat. Ini tak. Orang yang berjaya, bila dia ingat dosa-dosa dia, dia segera bertaubat kepada Allah. Ini disebut dalam surah Al-Qasas pada ayat yang ke-67. 21. Orang yang berjaya juga pada penilaian Allah, orang yang meninggalkan perkara sia-sia. Perkara yang tak menambahkan ilmu dia, perkara yang tak menambahkan iman dia, tak menambahkan amal soleh dia, perkara yang tak ada faedah, dia tinggalkan. Orang ni sebenarnya orang yang berjaya pada penilaian Allah. Ini disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun pada ayat ketiga. Yang ke-22. Orang yang berjaya pada penilaian Allah juga adalah orang yang tidak mendekati zina. Tidak mendekati zina. Bukan tidak berzina, mendekati langkah zina itu pun dia jauhi. Orang ni orang yang berjaya. Ini disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5. Dan last kali, bila Allah mengulang kalimah kejayaan 40 kali dalam Al-Quran, Allah kaitkan dengan 23 ciri jenis manusia, dan ciri yang ke-23 manusia yang hakiki yang berjaya itu adalah orang yang menunaikan amanah dan menepati janji. Dia tunaikan amanah dan tepati janji, itulah orang yang berjaya. Ini disebut dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-8. Para jemaah dapat tak 23 ciri manusia yang berjaya pada penilaian Allah? Dapat tak? Kalau boleh, kita buat nota dan sebagainya. 23 ciri inilah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran bila digandingkan dengan kalimah Al-Falah, kalimah kejayaan dalam Al-Quran, Allah gandingkan dengan 23 ciri ini. InsyaAllah. Cumanya para jamaah sekalian, sikit lagi anda buat huraian dalam kita menyampaikan tajuk kejayaan yang hakiki di sisi Allah. Dalam Islam, kita diseru setiap hari untuk mencipta kejayaan. Buktinya, paling kurang 5 kali sehari kita dengar kalimah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Betul tak? Hayya 'alal falah apa maksudnya? Jom kita tempah kejayaan. 5 kali sehari ni kita dengar muazzin seru kepada kita, jom kita tempah kejayaan. Kejayaan yang macam mana yang dimaksudkan oleh Bilal ataupun muazzin tu? Kejayaan yang 23 tu. 23. Satu kalimah hayya 'alal falah. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Manakala hayya 'alal falah, jom kita tempah kejayaan, dia mewakili 22 ciri yang lain. Satu, solat. Jom kita tempah kejayaan, mewakili 22 yang lain. Solat campur dengan 22 yang lain, jadilah 23. 23 itulah yang diseru setiap hari kita jadi orang yang berjaya. Jom kita tunaikan amanah, jom kita laksanakan janji, jom beramal soleh, jom kita jauhi riba, jom kita taat perintah Rasul, jom kita laksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
Kalau kita faham, muazzin menyebut hayya 'alal falah, kita faham yang diseru tempah kejayaan itu 23 kejayaan tadi. Cuba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pada kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita diajarkan untuk menjawab lafaz muazzin tersebut beza dengan lafaz-lafaz yang lain. Kalau lafaz yang lain kita ulang je. Allahu akbar, kita ulang balik. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Tapi pada kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan kalimah la haula wala quwata illa billah. Perasan tak? La haula wala quwata illa billah. Kami tidak ada daya, kami tidak ada kekuatan untuk mencipta kejayaan, melainkan mesti mendapat pertolongan Allah. Menunjukkan kepada kita kejayaan yang hakiki itu milik Allah. Dan Allah akan bagi kepada siapa yang Allah berkehendak. Sebab apa? Kita sebut la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kami tidak ada kekuatan, kami tidak berdaya untuk mencipta kejayaan melainkan dengan pertolongan Engkau. Dengan kata lain, kalau kita nak menjadi manusia yang berjaya hakiki di sisi Allah, dengan kata lain mestilah kita kena banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah agar diberikan kepada kita kejayaan tersebut. Dan ada satu doa lah saya nak share kepada para jemaah sekalian. Doa, ana yakin kita semua ni hafal doa ni. Kita ada 160 orang di talian pada pagi ni. Kita semua 160 orang kita hafal doa ni. Doa apa dia? Doa dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-201. Doa kita minta kejayaan yang hakiki di dunia dan di hari akhirat. Betul tak kita hafal doa ni? Apa bunyi ayatnya? وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dan dalam kalangan mereka yang beriman itu, mereka sentiasa minta dengan Allah, berilah kejayaan kepada kami di dunia, kejayaan kepada kami di hari akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Doa ni kata Anas bin Malik, kana aktsarud du'ain nabi. Inilah doa yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan. Doa ni mahal para jemaah sekalian. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa ni mahal. Saya nak share lah secara ringkas. Mahalnya doa ini kerana pada kalimah fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan ataupun kejayaan kami di dunia. Kejayaan apa di dunia yang kita minta ni? Ada 14 yang kita minta melalui doa fid dunya hasanah. Apa dia 14 tersebut? Kalau boleh, kalau sempat kita salin untuk kita share bersama. 14 terkandung pada permintaan fid dunya hasanah. Apa dia 14 tersebut? Yang pertama, kita minta dengan Allah melalui doa fid dunya hasanah, kita minta diberikan taufik dan hidayah. Ini yang pertama. Minta diberikan taufik dan hidayah. Yang kedua, kita minta diberikan kefahaman dalam beragama. Kefahaman dalam kita beragama. Yang ketiga, terkandung dalam doa fid dunya hasanah, agar kita diberikan istiqamah dalam amal soleh. Istiqamah dalam amal soleh. Yang keempat, terkandung dalam doa fid dunya hasanah, kita minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni ada macam-macam jenis. Dalam TikTok ada, dalam Instagram ada. Kita yang minta ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, terkandung dalam doa fid dunya hasanah, kita mohon Allah berikan isteri yang salihah dan suami yang salih. Terkandung pada doa fid dunya hasanah, kita minta suami yang salih, isteri yang salihah. Yang salihah, bukan salih lihat, yang salihah. Ini yang kelima. Yang keenam, terkandung pada doa fid dunya hasanah, kita minta
zuriat qurrata a'yun. Zuriat yang menjadi penyejuk mata memandang. Zuriat qurrata a'yun. Bukan mangkuk hayun. Jangan salah faham pula. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun ni maknanya penyejuk mata memandang. Itu terkandung pada doa fid dunya hasanah. Yang ketujuh, terkandung pada doa fid dunya hasanah, kita minta diberikan sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh. Beza sahabat dengan kawan. Kalau kawan, dia ada waktu kita senang. Kalau sahabat, dia ada waktu kita susah. Itu beza dia. Yang ke-8, melalui doa fid dunya hasanah, kita minta diberikan kesihatan dan kelapangan masa. Kesihatan dan kelapangan masa. Yang ke-9, kita minta panjang umur dalam ketaatan. Yang ke-10, terkandung pada doa fid dunya hasanah, kita mohon dapat rezeki yang halal dan barakah. Halal dan barakah. Yang ke-11, terkandung pada doa fid dunya hasanah, kita mohon beroleh iman dan takwa. Iman dan takwa. Yang ke-12, melalui doa fid dunya hasanah, kita minta agar sentiasa ingat pada Allah saat senang dan susah. Saat senang dan susah. Ingat pada Allah saat senang dan susah. Yang ke-13, melalui doa fid dunya hasanah, kita mohon dijauhkan hati kita dari sifat mazmumah. Dari sifat mazmumah. Sifat tak molek dengki pada orang dan sebagainya. Dan yang ke-14, terkandung pada doa fi dunya hasanah, permintaan kita minta dengan Allah agar mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Sebab itu doa fi dunya hasanah ni jangan tinggal. Sebab kalau kita nak minta satu-satu, 14 permintaan dalam doa kita ni, banyak. Kadang-kadang kita lupa ataupun tak sempat. Bila kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia. Kebaikan yang macam mana ni? Dia terkandung dah pada 14 permintaan tadi pada kalimah fid dunya hasanah. Kemudian, pada kalimah wa fil akhirati hasanah, ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami di hari akhirat. Kejayaan daripada apa ni? Pada 8 perkara terkandung. Ada 8 pula pada kalimah fil akhirati hasanah. Apa dia 8 ni? Yang pertama, kita minta pada kalimah wa fil akhirati hasanah agar diberikan keselamatan dari siksaan azab kubur. Minta diberi keselamatan dari siksaan azab kubur. Kita minta kepada Allah agar kita berada dalam kubur tu diberi kesejahteraan, keselamatan. Dan Allah Ta'ala beri istiqamah kepada kita, qaulus sabit, ucapan yang teguh ketika dalam kubur. Kita ditanya dalam kubur, siapa Tuhan awak? Agar kita boleh jawab, Allahu Rabbi. Jadi kita minta melalui doa, fil akhirati hasanah. Yang kedua, kita minta agar diselamatkan ketika bangkit dari kubur. Tadi dalam kubur, yang ni pula bangkit dari kubur. Sebab orang bangkit dari kubur ni macam-macam situasi dia. Macam-macam situasi dia. Maka kita mohon agar diselamatkan ketika hari kebangkitan dari kubur kita. Ini terkandung pada doa wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, terkandung pada kalimah wa fil akhirati hasanah agar diberikan perlindungan arasy Allah di padang mahsyar kelak. Panasnya hari tersebut, kita mohon pada kalimah wa fil akhirati hasanah dapat perlindungan arasy Allah. Yang keempat, kita minta agar diberikan buku amalan kita melalui tangan kanan. Buku amalan kita diberi melalui tangan kanan. Itu yang keempat. Yang kelima, kita mohon agar diberikan peluang minum dari telaga Al-Kawthar, telaga Nabi. Minum dari telaga Al-Kawthar. Itu terkandung pada kalimah wa fil akhirati hasanah. Berilah kebaikan di hari akhirat. Kebaikan apa dia? Boleh minum telaga Nabi di hari akhirat. Yang keenam, melalui doa wa fil akhirati hasanah, kita doa agar dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat syafaat baginda. Ini yang keenam. Yang ketujuh, melalui doa wa fil akhirati hasanah, kita doa
agar dapat meniti titian sirat seperti kilat. Sebab orang melalui titian sirat ni macam-macam. Ada yang tak dapat melintas sampai akhir. Ada yang tergelincir. Ada yang bergerak seperti kena seret. Ada yang bergerak tapi penat berhenti. Ada yang berjalan. Ada yang berlari. Ada yang seperti angin bertiup. Macam-macam. Maka kita minta melalui doa wa fil akhirati hasanah. Berilah kejayaan di hari akhirat pada kami. Kejayaan macam mana? Meniti titian sirat seperti kilat. Dan yang ke-8, melalui doa wa fil akhirati hasanah, kita mohon agar dibenarkan memasuki syurga Allah dengan redha dan rahmatnya. Dengan redha dan rahmatnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dapat masuk syurga dengan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Ini 8 permintaan kita melalui doa wa fil akhirati hasanah. Dan ada satu doa yang khusus, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sebab itu, nak kejayaan yang hakiki tak dapat tidak kena banyak-banyakkan berdoa. Dan doa yang paling mahal, doa yang paling banyak diamalkan Nabi SAW, doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi anda rasa para jemaah sekalian, hanya sekadar ini sahaja kita membahaskan tajuk ni pada pagi ni. InsyaAllah minggu depan kalau tidak ada aral, kita dah boleh start pengajian berkitab. Kitab ada mudaris wal mudaris, ada murid dan guru. Saya tak sempat balas lagi, ramai yang WhatsApp pada saya tak sempat balas lagi dan sebagainya. Nantilah ada masa saya akan balas satu-satu WhatsApp daripada para jemaah sekalian. Yang mana kitab ni ada 40 saja, yang tak dapat tu saya mohon kemaafan. Tapi kita boleh join juga untuk sama-sama kita dengar pengajian berkitab kita ni, kitab yang ketiga yang disediakan melalui platform online SPAQ. Jadi anda rasa sekadar itu saja pada pagi ni. Moga bermanfaat kajian tajuk kita. Saya serahkan kembali majlis kepada Ustazah Ainun, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Okey, baik, kepada kita boleh buka ke soalan Ustaz untuk 1-2 soalan, kok ada yang nak bertanya kan Ustaz kan? Boleh. Sebarang kemusykilan. Okey, dipersilakan. Ada yang pasal kitab tadi, insya-Allah kita akan share di grup masing-masing untuk pembeliannya. Beli dekat Shopee ya Ustaz? Di Shopee tak ada. Di Shopee tak ada. Ada dengan saya stok tersebut. Saya akan post. Maknanya Ustaz akan saya akan post lah. WhatsApp post pada saya siapa yang nak. Kemudian saya akan post. Ustaz pun dah bagi nombor telefon dekat sini tadi kan. Betul. Okey, baik. Kok dia yang baru masuk. Ya? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz. Kalau kita lepas sembahyang, solat, lepas tu kita berdoa, kita hanya kita doa yang kita nak, doa setakat mana kita doa ke ibu bapa kita. Lepas tu akhirnya kita baca doa Rabbana tu. Sekiranya kalau kita tak doa apa-apa, kita angkat tangan saja lepas solat, kita baca doa Rabbana tu, boleh tak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Boleh. Sebab doa tu dah terangkum padanya 14 permintaan fid dunya hasanah dan 8 permintaan wa fil akhirati hasanah, dan ada satu permintaan yang khusus wa qina adzabannar. Tapi minta jugalah yang lain. Jangan pula bila kita dengar dah ada 14 campur 8 22 campur lagi 1 23, tak nak dah saya minta yang lain. Jangan begitu, minta juga yang lain. Ya, betul. Bahaya juga kalau kita tak jelaskan ni. Saya malah dah minta yang lain sebab ada 23 dah melalui doa tu. Jangan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Yalah Ustaz kan. Okey, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang tadi yang banyak tadi kan, yang 20 bapa tadi, untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan jiran tetangga dan orang ramai tu, dia masuk dalam yang ke berapa tu? Yang mana yang tadi yang 23 tadi ya? 23 tadi. 23 tadi dia termasuk kepada taat perintah Allah ataupun taat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk dalam tu dah. Sebab salah satu daripada perintah Allah,
salah satu perintah Nabi adalah taat kepada ibu bapa, berbuat baik kepada jiran. Maka dia sudah terangkum pada pada yang ke nombor 18, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Satu situ. lagi, satu lagi permintaan saya Ustaz, kalau saya dapat all the list tu, sebab saya ni buat majalah, kalau saya dapat masukkan all those facts inside my magazine, Boleh, macam boleh. mana? Ada. Nanti Saya saya ada nota hubungi dia. Ustaz. Ya, saya hubungi Ustaz secara inilah. Boleh. Boleh. Atau through admin nanti. Boleh. Dia ada setiap dengan ayat sekali. InsyaAllah saya akan bagi. Alhamdulillah. Setiap dengan ayat. PDF Boleh ya? lah. PDF, betul. Okey. Okey. Terima kasih banyak. Sama. Okey. Ada lagi yang lain-lain nak tanya sebelum Ustaz tutup majlis ni? Assalamualaikum Ustaz. Allah wabarakatuh. Silakan. Saya terlepas pandang tadi Ustaz, yang 8 permintaan doa tu, yang satu dengan yang dua, nombor satu, nombor dua. Boleh Nombor Ustaz ularkan? boleh. Okey, pada kalimah wa fil akhirati hasanah, terkandung pada doanya yang pertama, keselamatan ketika berada dalam kubur. Ketika berada dalam kubur. Sebab dalam kubur ni ada macam-macam soal jawab dari malaikat dan sebagainya, kita minta selamat. Kita minta selamat dalam kubur. Yang kedua, keselamatan ketika bangkit dari kubur. Beza dia, yang tu dalam kubur, yang ni ketika bangkit dari kubur. Bila bangkit dari kubur ni macam-macam manusia. Ada yang tak kenal saudara mara dah, ada yang lari, ada yang kepala dia menjadi keledai dan sebagainya. Kita minta pada kalimah wa fil akhirati hasanah agar selamat semuanya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas jawapannya dan pencerahannya. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Wan Halim atas kesediaan berkongsi ilmu mengenai kejayaan hakiki, kejayaan yang hakiki di sisi Allah SWT, iaitu Allah SWT menyediakan syurga sebagai satu tempat untuk mengiktiraf kejayaan hamba-Nya yang taat ketika hidup di dunia. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya, dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Okey, kita sebenarnya ada lagi ya perempuan. Kita ada lagi kuliah 2 hari seterusnya.